Dalam era digital ini, penggunaan media telah menjadi sebahagian daripada rutin harian kita, dari pagi hingga ke malam. Media bukan sekadar saluran maklumat, tetapi medium kritikal yang menentukan bagaimana kita melihat ancaman seperti jenayah cyber, keganasan dan pandemik. Media terbahagi kepada dua kategori utama. Media tradisional seperti televisyen dan surat khabar, serta media moden seperti media sosial dan portal berita dalam talian yang mempunyai kelajuan penyebaran maklumat yang amat tinggi. Agenda setting theory. Media menentukan isu apa yang penting untuk difikirkan oleh masyarakat melalui kekerapan liputan. Framing theory. Fokus kepada cara media menyampaikan maklumat melalui bahasa dan imej tertentu yang mempengaruhi tafsiran penonton. Cultivation theory. Pendedahan jangka panjang kepada berita negatif atau jenayah boleh menyebabkan seseorang percaya bahawa dunia ini lebih berbahaya daripada realiti sebenarnya. Media memainkan peranan yang rencam. Di satu sisi, ia mewujudkan kesedaran dengan menyampaikan maklumat tepat mengenai risiko wabak atau jenayah yang membantu individu mengambil langkah pencegahan. Penyebaran maklumat berita. Saluran media menyampaikan laporan dan fakta terkini mengenai pelbagai isu semasa dengan pantas dan meluas. Kempen dan pendidikan. Media massa dan digital digunakan untuk mendidik masyarakat tentang isu kesihatan, alam sekitar, dan hak asasi secara menyeluruh. Penceritaan. Storytelling. Kisah-kisah kehidupan atau visual menyentuh perasaan mampu membina empati orang ramai terhadap golongan yang memerlukan. Pengaruh media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok membolehkan kempen kesedaran bergerak secara viral dan bersifat interaktif. Namun, di sisi lain, media juga boleh mencipta ketakutan melalui tajuk sensasi dan penekanan emosi yang melampau. Pendedahan berterusan kepada berita buruk boleh meningkatkan kebimbangan awam dan memesongkan persepsi tentang risiko sebenar, walaupun statistik ancaman tersebut mungkin rendah. Sensasi jenayah dan tragedi. Penularan video atau laporan jenayah yang kerap sering mencetuskan paranoia dan ketakutan melampau dalam kalangan masyarakat. Walaupun kadar jenayah sebenar mungkin tidak meningkat secara drastik. Penyebaran maklumat tidak sahih mengenai isu kesihatan, ekonomi atau keselamatan boleh mencetuskan panik dan kecelaruan. Media sosial dan tekanan psikologi. Budaya digital hari ini mencipta ketakutan sosial baharu. Ini termasuklah FOMO, takut ketinggalan, dan FOBI, takut diperhatikan, yang membunuh mental. Pada masa kini, media menjadi sumber utama maklumat kepada masyarakat. Kebanyakan individu mendapatkan berita melalui televisyen, radio, portal berita dan media sosial. Oleh sebab itu, cara media melaporkan sesuatu isu boleh mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan bertindak balas terhadap ancaman keselamatan. Media bukan sahaja menyampaikan maklumat, tetapi juga membentuk pemikiran dan emosi masyarakat terhadap sesuatu isu.
Media boleh dibahagikan kepada dua kategori utama, iaitu media tradisional dan media moden. Media tradisional merangkumi televisyen, radio dan surat khabar, manakala media moden merujuk kepada platform digital seperti media sosial dan portal berita atas talian. Dalam konteks keselamatan, media berfungsi menyampaikan maklumat mengenai ancaman seperti peperangan, pengganasan, serangan cyber dan wabak penyakit. Konsep terbahagi kepada tiga, iaitu agenda setting theory, framing theory dan cultivation theory. Teori agenda setting menjelaskan bahawa media mempunyai kuasa untuk menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Semakin kerap sesuatu isu dipaparkan, semakin tinggi perhatian masyarakat terhadap isu tersebut. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, media sentiasa melaporkan jumlah kes harian dan kematian. Akibatnya, masyarakat memberi perhatian serius terhadap isu kesihatan dan mengubah tingkah laku mereka seperti memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan sosial. Framing theory merujuk kepada cara media menyusun dan membingkaikan sesuatu berita sebelum disampaikan kepada masyarakat. Peristiwa yang sama boleh dilihat secara berbeza bergantung kepada cara ia dilaporkan. Sebagai contoh, dalam konflik Rusia-Ukraine, sesetengah media menggambarkan Rusia sebagai penceroboh manakala media lain menonjolkan faktor geopolitik yang lebih kompleks. Oleh itu, persepsi masyarakat boleh berbeza walaupun mereka melihat konflik yang sama. Menurut cultivation theory, pendedahan yang berterusan kepada kandungan media boleh mempengaruhi cara seseorang melihat dunia. Sebagai contoh, individu yang sering menonton berita jenayah mungkin percaya bahawa kadar jenayah sangat tinggi, walaupun statistik sebenar menunjukkan sebaliknya. Ini berlaku kerana media membentuk gambaran realiti berdasarkan kandungan yang kerap ditonton. Media mempunyai peranan positif dan negatif. Dari sudut positif, media meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai ancaman keselamatan dan langkah pencegahan. Namun, liputan yang terlalu kerap terhadap sesuatu tragedi boleh menimbulkan ketakutan dan kebimbangan. Selain itu, cara sesuatu berita dibingkaikan boleh mempengaruhi pendapat umum terhadap sesuatu isu. (25 Januari 2020), Malaysia mencatatkan kes pertama COVID-19. Pada masa yang sama, berlaku pergolakan politik di Malaysia dan ekonomi merundum. Lebih parah, wujudnya kluster-kluster baharu dan antaranya kluster tabligh yang melibatkan himpunan seramai 16,000 orang. Peningkatan kes meletakkan Malaysia antara negara yang tertinggi di Asia Tenggara diserang wabak COVID-19. Kesannya, Malaysia mengalami pelbagai rintangan dan berada di ambang kemusnahan. Pandemik COVID-19 merupakan contoh terbaik bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap ancaman keselamatan. Media membantu menyebarkan maklumat mengenai SOP, vaksinasi dan langkah kesihatan awam. Namun, pada masa yang sama, terdapat penyebaran maklumat palsu mengenai vaksin dan rawatan yang menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Semasa krisis COVID-19, media membantu kerajaan menyampaikan maklumat penting kepada masyarakat. Infografik dan temu bual pakar memudahkan orang ramai memahami situasi semasa. Selain itu, platform seperti MySejahtera dan Telegram KKM membolehkan maklumat disampaikan dengan cepat. Media juga membantu memerangi berita palsu melalui portal semakan fakta seperti sebenarnya.my. Walaupun media memberi banyak manfaat, terdapat juga kesan negatif. Infodemik berlaku apabila terlalu banyak maklumat disebarkan, sehingga masyarakat sukar membezakan fakta dan berita palsu. Selain itu, pendedahan berterusan kepada berita negatif boleh meningkatkan tekanan psikologi.
dalam sesetengah keadaan, media turut menyumbang kepada stigma dan diskriminasi terhadap kumpulan tertentu. Kesimpulannya, media mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap cara masyarakat memahami ancaman keselamatan. Media boleh membantu meningkatkan kesedaran dan menyampaikan maklumat penting semasa krisis. Namun, jika tidak digunakan secara bertanggungjawab, media juga boleh menimbulkan ketakutan, kekeliruan dan penyebaran maklumat palsu. Oleh itu, media perlu memastikan setiap maklumat yang disampaikan adalah tepat, sahih dan beretika.